Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat sama-sama lagi malam ni dalam kuliah ilmu. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan lepas tak main siapa? Memang tak ada PKP ya. Baik, siapa ada buku page 21 lebih kurang 21 muka surat 21, betul tak? Kan tersilap saya lama silap betul ya, tak silap saya tulis lah, saya main sebelah bulan lepas betul baik. Muka surat 21. Adakah semasa tayamum wajib disampaikan debu tanah di celah-celah janggut dan jambang? Jawabnya tidak wajib bagi orang perempuan. Betul? Pasal mereka tak ada jenggut. Okay. Jawabnya tidak wajib berbuat demikian. Jika bahagian muka ada janggut dan jambang, maka memadai disapu debu tanah ke seluruh bahagian muka dan bahagian zahir. Bahagian zahir itu bahagian luar janggut dan jambang. Janggut dan jambang tidak wajib diselati dengan debu tanah kerana kesukaran berbuat demikian. Dia berbeza dengan kita ambil wudu. Kita ambil wudu, kita kena selat-selat dengan ayak masuk di celah-celah janggut dan jambang. Tapi kalau tayamum nak selat-selat dengan debu macam mana? Payah. Memang payah, melainkan ambil debu buang setalam. Itu senang, tapi bukan begitu cara kita bertayamum. Bukan begitu cara kita bertayamum. Saya tunjuk dah kata bulan 8 saya main tu macam mana cara nak bertayamum. Jadi kita tak perlu ulang semula sebab wasting the time. Okey ya. Baik. Jadi siapa yang ada janggut jambang, kalau dia tayamum memadai dia kot tu lah. Dia kena buat macam ni lah. Kalau janggut jambang tu dia tangan dia tadi ni, kita tayamum mula di bahagian atas dulu lah. Sama dengan wuduk lah. Bukan kita mula kot bawah dulu. Kita mula bahagian atas dulu, turun tu. Contoh saya buat macam ni lah. Guni buat gitu. Kalau tak ada janggut jambang ni, dia gitu saja. Kalau ada janggut jambang, buat tu, turun tu tangan ni, buat tu. Baik tu. Nah, janggut jambang. Itu janggut. Kalau jambang, buat tu. Itu cara kita bertayamum. Okey nah. Ingatlah, tayamum bukan nanti muka kita berlopiang. Ada setengah orang dia tayamum tak nampak apa, dia bukan syarat mesti muka hang nampak tanah. Bukan muka hang kena nampak tanah. Muka hang tu kena lalu dengan tanah. Jadi kita tepuk je tanah tu terlalu tu. Sebab tapi dengan syaratlah di tapak tangan kita ada tanah. Kalau tak ada tanah, tak maulah tanah lalu kamu itu. Lalu keseluruhan, maka itulah nama dia tayamum. Kalau nak bagi debu tanah ada semua, tak payah buat itu. Ambil buang dua tu, lumuk tu. Itu nampak baru segak. Tapi bukan lagu tu cara tayamum. Tayamum yang menyapukan tangan yang ada debu tanah ke muka dan juga ke tangan. Kerana muka dan tangan adalah dua anggota tayamum. Habis. 14. Adakah tayamum hanya terbatas kepada individu yang berhadas kecil sahaja? Sebagaimana yang kita tahu, hadas ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar ada tu. Hadas besar apa? Ada 6 perkara. Orang tu berhadas besar. Apa dah? Keluar mani, persetubuhan, lagi haid, lagi nipah, lepas tu wiladah, lidah tu beranak,
Dan yang keenam, mati. Ini sebab yang menjadikan orang tu bahala 6. Dalam 6 ni 5 kena buat sendiri dalam keadaan tau. Satu lagi orang tolong buat bagi. Apa dah? Mati. Kalau mati, kalau dia buat sendiri je lah. Kita tapi abang ayat tak ada nama ni, pakai tayamum boleh kot. Dia tak apa boleh. Jahanam. Okey. Habis. Jadi persoalannya, adakah tayamum hanya terbatas kepada individu yang berhadas kecil sahaja? Jadi tayamum tidak hanya terbatas kepada seseorang yang berhadas kecil sahaja, bahkan ia juga diharuskan kepada individu yang berhadas besar. Besar, punca ayak tak ada, ataupun badan tak boleh kena ayak, salah satu tu. Ini bermakna seorang yang berhadas kecil atau berhadas besar, dia wajib bertayamum bagi menghentikan wudu atau mandi dalam keadaan ketiadaan ayak atau berkeuzuran daripada menggunakan air. Ia bertujuan untuk membolehkannya melaksanakan solat dan ibadat-ibadat lain yang mensyaratkan wudu atau mandi sebelum melakukannya. Itu ayat Quran tu dalil. Kata kita ni hadas besar pun wajib juga kita bertayamum. Bertayamum kalau tak ada ayak, ataupun ada ayak tapi tak boleh nak mandi wajib. Jadi kena bertayamum. Tapi bagaimana yang kita mengaji dulu bulan lepas kot, bahawa tayamum itu bukan mengangkat hadas. Tayamum itu bukan mengangkat hadas. Tayamum itu hanyalah untuk membolehkan sembahyang sahaja, ataupun ibadat yang disyaratkan wuduk tu. Contoh macam tawaf, tayamum untuk melakukan ibadat yang tertentu saja. Tapi biasanya orang tayamum untuk sembahyang lah. Termasuklah nak baca khutbah. Kalau dia baca khutbah dia tak ada tangan, dia tak anggota dia tak boleh kena ayak ada, tapi anggota dia tak boleh kena ayak masuk main, maka dia bertayamum. Nak tayamum tak? Tu salah untuk baca khutbah, bagi orang lain lah baca khutbah, tunggu lega esok baru baca, boleh kot tu. Lagi naik tu saya walaupun tak ada semayang, saya bertayamum dan baca khutbah. Tapi boleh lah. Saya dah tak boleh kena ayat. Dia khutbah. Habis. 15. Ketiadaan air adalah salah satu syarat yang mengharuskan tayamum. Adakah ketiadaan air itu syarat mutlak atau bersyarat? Soalannya, adakah sah-sah ayat tak ada tu boleh tayamum terus, ataupun ada syarat-syaratnya? Jawabnya, tidak harus. Itu tidak sah bertayamum bagi orang yang ketiadaan air, kecuali dengan beberapa syarat berikut. Dia ada syarat dah. Dia bukan boleh tayamum buta tuli. Apa dah? Yang pertama, dia yakin akan ketiadaan air di sekelilingnya. Yakin ni 100%, ataupun tak 100%, 90% yakin air tak ada. Dia yakin air tak ada di sekeliling, boleh tayamum terus. Itu syaratnya. Boleh tayamum terus. Itu syaratnya. Yang kedua, syarat kedua, jika dia hanya agak tiada air. Agak ni dia bawah sikit daripada yakin. Dia syok lah. Dia syok. Jika dia hanya agak tiada air di sekelilingnya, maka dia hendaklah mencari air terlebih dahulu di sekelilingnya, iaitu hadapan dan belakang, kiri dan kanan. Yakin ni maksud kalau pergi cari pun memang sah air tak ada. Itu yakin. Kalau syok ni, dia agak ni, wasa air tak ada ni, air tak ada. Jadi dia kena start motor pergi cari dulu. Start motor kan naik lori ya, tengok cari. Iaitu kena pergi depan, belakang, kiri dan kanan. Cari air. Kalau dia cari air tak ada, baru boleh tayamum. Okey tak? Dan yang ketiga, air ada di sekelilingnya tetapi sukar untuk mendapatkannya, seperti kawasan air dikepung oleh musuh, atau tiada timah atau alat untuk mengambil air dari telaga yang dalam. Kan? Kita ambil kata di kawasan musuh ni, masjid merobok, air tak ada. Contoh, air di RNR tak ada, nama saja RNR tapi air tak ada. Contoh dia lah, contoh. Air tak ada, boring tak ada, apa pun tak. Kata seberang jalan tu sungai. Ni misalan lah, mudah cerita. Saya mana tahu ada apa-apa tu.
Katalah seberang jalan tu sungai, kok belah ni air tak ada, seberang tu ada air dalam sungai, tetapi sungai tu dikawal oleh musuh, dia tak benar orang Islam duk main guna air sungai, musuh Islam. Kita pun pergi lah, air tak ada, nak ambil semayang, memang ada air. Jadi dia kata nombor 3 ni, air ada tapi tak boleh nak dapat, musuh. Kita pun masuk masjid nak semayang, debu dah lah, tapi air seberang sungai. Kita pun pergi lah nak ambil air semayang, musuh pegang senapan, banyak orang musuh tanya, ni main buat apa, ni main apa, komunis kata, ni main buat apa, nak ambil semayang, yang semayang lah dalam sungai. Musuh tak pergi, kami tak pergi. Oi, kami nak semayang, musuh tak semayang, aku tak halang, musuh tak halang, aku tak halang, tapi kami nak ambil semayang, kena ambil semayang dulu baru boleh semayang, tak ada semayang malah boleh semayang, musuh tak. Tapi aku tak pergi, musuh tak, aku nak ambil juga, musuh kata nak mampu ambil. Dia pegang dapat, dia tak nak mampu ambil. Tuan-tuan nak ambil dengan mampu ke tak mau ambil semayang? Tapi kalau ambil yang mampu, nak mampu tak mampu? Tak mampu. Dia kata kat musuh, oh tak boleh lah, kami nak semayang. Semayang kata, semayang aku tak halang, tapi kami nak ambil semayang, aku tak pergi ayak, tak pergi. Dia tanya musuh, kalau hang tak pergi ambil semayang, macam mana kami nak semayang? Nak ambil semayang tak boleh. Musuh kata apa? Tayamum lah. Musuh abang tu, dia kata kat musuh, betul juga tu contoh dia, musuh ajak dia tayamum. Tayamum, musuh ajak tu, habis semayang orang tanya musuh, awak yang tak pergi semayang, awak marah dah? Tak marah hang tu. Tanya musuh, ni lepas semayang lepas tadi yang tak pergi kami semayang, ambil semayang siapa? Dia kata tadi hang nak tahu. Musuh tak apa, kalau aku tak halang hampa, bila hampa nak tayamum? Tu dia musuh sama. Tu contoh kita, ayat ada tapi musuh tak pergi. Jadi pada 3 tu tayamum lah. Okey, satu contoh. Yang kedua, sukar mendapatkan ayat disebut dah ni. Nombor 2, ayat dalam telaga. Tapi nak ambil ayat dalam telaga tu payah, sebab tak ada timah. Ada setengah tu timah ada, tali tak ada. Timah ada, tali tak ada, ambilnya. Kadang tu tali ada, timah tak ada. Hal mak tawa, tak boleh. Dia tak apa, kita terjun ambil ayat. Sembayang kita naik, terjun sekali orang awak naik hang tu, lepas sembayang kat hang. Okey. Jadi pada 3 tu kesukaran untuk mendapatkan ayat, maka pilihannya adalah tayamum. Tu nombor 3 syarat tu. Nombor 4, sekiranya ada ayat di sekelilingnya tetapi tidak mampu diperoleh secara percuma, maka dia wajib membelinya jika pemilik ayat mahu menjualnya. Tapi ni ayat, tuan ayat kata peri tak ada, nak ambil semayang beli tak apa. Jadi kalau ada duit kena beli, kalau mampu membeli. Dan beli ni ada 2, ada duit untuk beli. Kalau tak ada duit tak boleh beli, ambil lah tayamum. Kalau ada duit nak beli, dia tak mau jual, dia kata ayam ni jual untuk minum, mayang tak ada lah. Tapi nak mayang aku jual untuk minum lah. Dia tak mau jual. Bila dia tak mau jual, kita tak boleh paksa. Hang tak jual, hang berdosa. Dah tak berdosa. Kita ukur dah, hang berdosa pasal aku nak semayang. Dia kata hang pun bodoh, hang tahu kata aku tak mau jual, tayamum lah, tunggu baik. Tu dia ada cara kita tayamum. Baik. Dan syarat yang kelima, mencari air selepas masuk waktu solat. Mencari air ni dia terikat dengan nombor 2, 3 dan 4. Nombor 3, 2 dan 4. 2, 3 dan 4. Nombor 1 tu tak payah carilah. Kalau dia dah yakin ayat tak ada. Nombor 2 tu pasal dia duduk agak ayat tak ada ni, dia kena cari. Nombor 3 tu ayat ada tu mencari, artinya dia kena ketiak tu. Dia ketiak, musuh tak mau pergi, maksud dah.
musuh tak mau bagi juga. Dia kecek, dia pujuk, musuh tak mau bagi. Tak mau bagi, kadang musuh kadang-kadang tak semestinya orang kafir, orang Islam pun dia musuh dengan dia. Aku ambil merah ni, bagi dia, tak boleh. Lepas tu dia tak, aku nak merah, tak boleh. Pasal apa hang tak bagi? Dia tak, pasal aku minta anak hang tak bagi. Dia tak bagi, dia kawai sungai tu. Dia tak, tak apa aku bagi. Bagi tak apa, hang ambil merah banyak kali, tak apa lah. Okay, contoh. Nombor 3, kena ketiak, beli apa semua tu. Kan? Dan nombor 4, nombor 5 tu, dia kena mencari ayat selepas masuk waktu solat. Selepas masuk waktu solat baru boleh cari ayat. Iaitu 2, 3 dan 4 tu. Mana? Kalau mana masuk waktu? InsyaAllah apa? Mana ada waktu? Duduk lah. Tidak kelihatan? Waktu sembahyang. Waktu sembahyang jam tak kat saya apa dah. Tu TV. Hilang lah. Bawa 8 awal. Bawa biar 8 suku. Dia tak masa kita tengok, lambat tengok. Okey, tak katalah 8 suku. 8 suku. 8 suku tu kena nak mayang, nak ambil tayamum untuk mayang Isyak, kena tunggu 8 suku. Baru dia boleh pergi cari ayat. Baru dia boleh pergi cari ayat. Kalau tak masuk dia pergi cari ayat, tak boleh. Macam mana kalau dia pergi cari ayat? Kita kata macam ni, dia kawasan masjid Syurah ni tak ada ayat. Dia pergi cari sampai di apa nama kuat. Pergi sana jumpa ayat. Boleh tak dia tayamum? Boleh tak tayamum? Dah jumpa ayat, tayamum menentang apa lagi? Tapi kalau dia pergi cari ayat, dia pergi cari tu sebelum masuk waktu, sampai sana ayat tak ada. Dia tayamum tu, maksud dia tayamum, balik tayamum di sini, balik mayang di sini tak boleh. Tapi dia pergi sana masuk waktu, dia memang confirm sana tak ada, tak apa, itu maksud dia. Jadi kena pastikan cari ayat tu apa pun kena lepas masuk waktu. Tengok jam 8 suku start masuk 8 suku masuk ya. Masuk ya. Okey nah. Nombor 16. Berapakah jarak tempat ketiadaan air dengan tempat adanya air yang membolehkan seseorang bertayamum? Jarak. Tempat ni tak ada ayat, tempat ni ada ayat. Jarak dia berapa syaratnya untuk boleh tayamum? Dia kata jarak antara seorang yang berada di tempat ketiadaan air dengan tempat adanya air yang membolehkannya bertayamum ialah setengah farsakh. Setengah farsakh iaitu menyamai 2.5 km. 2.5 km. Jika dia ketiadaan air dalam jarak melebihi jarak tersebut, maka hendaklah bertayamum bagi menghentikan wuduk atau mandi. Macam ni ceritalah. 2.5 ni kalau kita nak pergi ke Singkiang, tak mana 2.5 daripada sini masjid 2.5 km. Dengan sekolah menengah atas sikit sampai kalau Singkap 3. Sini pergi Singkap 4 km. Kita ni cerita, kita nak tayamum di Masjid Mabuk ni, kita kena naik motor sampai 2.5 km. Sampai dia kata apalah, sampai tang sekolah tu atas sikit sampai 2.5, sampai tu ayak tak ada juga. Jadi kalau kita naik pergi Singkiang, ayak ada. Kalau kita naik sampai Masjid Singkiang, ayak ada. Kita sembahyang dengan berwuduk, tapi kita tak mau pergi. Saya aku nak try tayamum. Jadi sampai 2.5 tak ada ayak. Kau nak balik. Padahal dengan kita perjalanan 2.5 tu, kita dah 2.5. Bila sampai 2.5 tambah 1.5 sampai bukan Singkiang, Masjid Singkiang ada ayak. Kita patah balik 2.5 nak tayamum di Mabuk ni. Kalau kita lejak pergi Singkiang 1.5, nak pergi Singkiang ke nak balik main Mabuk? Dua-dua tak apa. Tak jawapan fikah. Dua-dua tak apa. Kalau pergi Singkiang mayang kena
ambil semayang. Kalau balik mengubur, semayang dengan tayamum. Orang tanya apa saya balik mengubur? Saya balik mengubur pasal aku nak tayamum. Pasal aku nak tayamum. Orang tanya saya pasal faham fisika, tak puas dengan tayamum. Aku nak ambil ya, mana tak apa. Kita ada pilihan. Tapi kalau nak afdal, kalau saya akan pergi singgah. Pasal apa? Bila ambil semayang, tak ada kentut, tak ada apa, saat lagi nak semayang apa Aisyah, tak kena ambil semayang lain. Tapi kalau tayamum, masuk tu berikutnya kena tayamum semula. Nak pergi singgah kan nak bertaulik? Nak pergi singgah tu balik? Pergi singgah lah. Tu cerita. Okey. Tapi awak duit lah boleh makan mi tulang. Yang pergi sajalah. Okey. Habis. Jadi 2.5 km. Kita ni bila 2.5 km, maksud dia macam tadi, depan, belakang, kiri, kanan. Kata pun kita ambil sukatan ilmu alam, apa dah? Timur, barat, utara, selatan. Utara pikut tu, selatan ikut belakang. Timur belah tu, barat belah tu. Kenapa pikut tu? Saya yakin tak ada. Baru kita boleh tayamum. Habis. Kita macam orang di gurun tu. Di gurun tu memang payah nak layak. Tapi kalau gurun Kedah ada. Gurun Kedah ada kan. Okey. Dulu saya orang Padang Lumak. Tapi tak duduk Padang Lumak lah ni, duduk Lostak Pekan. Tu lah. Ada alamat dulu, gurun kosong apa? Kosong lupa lah, bangsa lama tak guna surat menyurat tu. Alamat dia Batu 16 dulu Batu 16 Padang Lumak, gurun Kedah. Padahal di Padang Lumak tu dia Rahian. Tapi pasal pejabat pos dia bukan gurun, masa tu pejabat pos Gong Sebedak tak ada. Gurun Kedah. Kawan-kawan ni dah mu duk gurun, orang Kelantan gurun. Kesian kamu. Orang Kelantan kesian kamu. Pasal apa kamu kesian ke aku? Gurun. Tak ada. Orang Kelantan tak ada. Dia ingat nama tu gurun tak semestinya yang tak ada. Nama tak semestinya melambang benar tu. Betul tak? Betul tak? Macam orang nama Cik Putih tu. Nama Cik Putih, kita pun kenal tau. Tengok hitam kali. Tapi nama Cik Putih. Betul tak? Nama apa Cik Putih? Tengok hitam. Pak Ang silap pun nama orang. Dah balak-balak hitam. Pak dah buh nama Cik Putih dengan harapan putih. Dia main tengah panas kuih kali ni. Nama tak semestinya melambangkan benda tu. Betul tak? Gurun tak semestinya tak ada ayat. Cik Putih tak semestinya putih. Ya. Ada seorang dia duduk ni mati lah. Saya gelak ada dia hitam, tapi nak menekan dia panggil putih. Saya tanya silap panggil lah, dia tak silap putih tu. Bani-bani adik-adik dia yang putih sekali dia, tapi hitam. Manakala adik-adik lain hitam lagi. Okey ya. Habis. Baik. Kita pergi yang berikutnya. 17. Bulan lepas tak boleh main PKP. Ada Masjid Yan, saya tak boleh main PKP. Tu ni pun kata apa? Masjid Yan. Dia kata, saya tak boleh main. PKP kota sedang nak boleh keluar. PKP kota sedang duk geram nak keluar tak boleh. Di kota sedang tak boleh, masjid tutup semua. Masjid Yan dia tak boleh main saya. Dia tak boleh PKP. Tak boleh kata-kata main. Carilah orang-orang tikus lah nak pergi mampu. Dia suruh cari orang tu nak pergi mampu. Aku kena makan tak habis. Cari pasal. Okay. Ada satu yang cerita pasal PKP ni. PKP ni dia ada cerita mana. Dan kota start ni kena 2 minggu. Habis jam lagi dah. Lepas 2 minggu tu hak di tongkang ayat tu dia tambah lagi 2 minggu. Hak depa PKP Temko.
Duk tu depa hak kita PKP saya tak boleh keluar. Naik kereta pergi market boleh. Pok tu naik kereta tu ni mutu tak depa duduk dalam bilik tu. Duduk dalam bilik tu. Ada berapa ratus orang tu. Makanan agensi kerjaan main tak, makanan ikan basah main tak. Di bilik tu 2 minggu letih depa. Kita duduk 2 minggu lepas sambung lagi 2. Jadi sebulan. Hak orang lain boleh kata naik kereta lah. Depa naik apa? Ni saya duduk mesyuarat lah. Saya pun pergi kat mesyuarat walaupun pergi agama, saya ada benar lepas tanya kan. Dalam mesyuarat tu pengurusi kita, orang kita ni pelik-pelik tu. Hantar tu dalam tu kan agensi kerjaan hantar macam ada yang budak-budak kan, bagi pampers, susu. Yang syoknya tak tu, hak terdak budak-budak pun ambil pampers. Siapa pakai tahu? Kita payah orang kita lah. Asal paroya balik lamsin. Apa dia? Paroya balik lamsin. Apa dia? Asal pri balai. Bagi pampers hang tak ada anak kecil ambil bawa apa? Dia. Atas itu mesti dah. Depa tanya syok. Tanya hak agensi main kan. Ikan ambil, roti 4 segi ambil, gula, kopi semua ambil. Tanya pula, rokok tak rokok. Tu kata. Dia tak boleh keluar melelong. Siap rokok. Tak boleh melelong. Nak bodoh tak bodoh. Bini hitam. Apa ang keluar? Tak esok rokok lah. Tanya rokok. Tentu agak-agak dia pergi rokok. Mana ada peruntukan. Tapi dia boleh hisap lah. Dia bagi duit, dia pergi beli. Duit punya sini, tobat tak dapat. Baik. Itu cerita PKP. 17. Bagaimanakah cara bertayamum bagi seorang yang terputih tangannya? Begini caranya. 1. Jika tangan yang terputih tidak sampai ke bahagian siku. Jika tangan yang terputih tidak sampai ke bahagian siku, maka disapu debu tanah di bahagian tangan yang masih berbaki. Jika tangan yang terputih tak sampai ke bahagian siku, maka disapu debu tanah di bahagian tangan yang baki. Ni contoh macam ni lah. Tangan nak kena tayamum ni, ujung jari ni sampai siku. Kalau dia kata tangan tu putih tangan ya, putih tangan ya, kita tayamum daripada sini sampai ke siku. Kalau sebelah kanan ni tangan tak ada, bermakna tak ada, tayamum belah ni saja. Dia tanya soalan, nak gabung apa? Tangan tak ada. Sungguh juga. Saya cerita kalau tak ada tangan, ambil kaki. Boleh? Tayamum kaki. Gamak ambil kaki buah muka. Kata dia tu kurang ajak muka dia sepak. Makna pada ketika tu kita kena ambil bantuan pertolongan orang lain. Okey. Tak apalah tu cerita. Tangan tak ada tangan ni, tayamum di tangan belah ni. Kalau dua-dua belah tangan ni ada setengah-setengah saja, tak ni. Itu bagian yang berbaki. Terus begitu ni, kalau dia ada sikit lah, ni siku, biar tangan ni ya. Tayamum kat ni ya, sikit. Itu contoh. Dan yang kedua lagi kata, jika tangan yang terputih melebihi siku, maka gugurlah kewajipan menyapu debu tanah di tangan. Dalam keadaan ini tayamum hanya wajib di keseluruhan muka. Kalau dua-dua tangan ni tak ada putih ni, ada macam orang kudung, orang timun, dia tangan tak, maka tayamum di muka sahaja. Anggota tayamum 2, muka dan tangan. Maka sekurang-kurang, sekurang-kurang anggota tayamum 1, sebanyak-banyaknya 2. Dia tanya ni 3 tak, tangan dia kau 1. Kalau hang tak ada sebelah ni ada 1, ada dua-dua belah pun cara sah 1. Jikalau sekurang-kurang anggota tayamum adalah 1, sebanyak-banyaknya 2, sebanyak-banyak muka dan tangan. Kalau sekurang-kurangnya iaitu salah satu lah. Okey. Kalau tak ada tangan, tayamum di muka. Tayamum di muka. Kalau muka tak ada,
Nak tayamum ni lah. Kalau muka tak ada, buh belakang masjid. Nak. Okey. Tu cerita dah. Habis. Soalan nombor 18. Seorang yang mengalami kecederaan melebihi satu anggota tayamum dan anggota tersebut tidak boleh terkena air, berapa kalikah dia hendak bertayamum? Okey, jawapannya anggota wuduk yang wajib ada 4, iaitu muka, tangan, kepala dan kaki. Ni anggota wuduk yang wajib ni, yang wajib. Hak sunat telinga tu dia sunat. Yang wajib ada 4. Muka, tangan, kepala dan kaki. Itu anggota wuduk. Kedua-dua tangan dikira satu anggota. Begitu juga kedua-dua kaki dikira satu anggota. Satu tayamum diwajibkan bagi satu anggota yang cedera. Jika anggota yang cedera melebihi satu anggota, maka bilangan tayamum mengikut bilangan anggota yang cedera. Jika semua anggota tayamum mengalami kecederaan, maka bilangan tayamum hanya 3 kali sahaja. Tayamum kerana kecederaan di kepala tidak wajib, kerana air masih boleh disapu pada bahagian kepala yang tidak cedera. Sekiranya seorang kepala mengalami kecederaan, maka wajib bertayamum sebanyak 4 kali. Ni tuan-tuan faham ni benda ni, banyak kali tayamum ni. Cerita dia macam ni. Cerita dia. Kita tayamum, yang pertama, kita tayamum bagi menggantikan apa dah? Bukan mengganti ayam. Memang ganti ayam pun. Yang pertama, kita tayamum bagi menggantikan wudu. Sebab kita badan kecil, air tak ada kan. Kita tayamum bagi menggantikan wudu ketika badan kecil, kerana air tak ada ataupun kerana badan tak boleh kena air. Satu. Yang kedua, kita tayamum bagi menggantikan apa dah? Bagi menggantikan mandi, kerana badan besar. Pasal apa? Air tak ada ataupun badan tak boleh kena air. Itu 2. Dan yang tiga ni masuk soalan ni, bagi menggantikan mana-mana anggota wuduk yang tak boleh kena air. Maksud dia apa? Understand? Maksud dia apa? Maksud dia, dengar saya nak cerita ni soalan ni. Maksud dia, kita masih boleh berwuduk, tapi tak semua anggota wuduk kita boleh kena air. Akan ada anggota wuduk yang tak boleh kena air. Jadi masuklah tujuan tayamum yang ketiga ni, iaitu bagi menggantikan mana-mana anggota wuduk yang tak boleh kena air. Tuan-tuan tengok dalam buku ni gambar. Tengok gambar. Cuba tengok tu gambar. Soalan 18. Tangan. Ada pembalut tu. Ada pembalut tu. Boleh kena air nak ambil sembahyang? Tak boleh. Dida ni apa dah orang panggil? Kalau anggota wuduk dia panggil batang dia ni. Dia panggil muka. Boleh kena air tak? Tak boleh kena air. Tengok gambar. Mengaji buku pada gambar ni kadang-kadang jadi budak-budak. Betul tak? Dulu kita mengaji dulu, buku ni kalau lagi gambar banyak lagi syok. Zaman saya budak-budak dulu lah. Rupanya lah kita pun jadi budak-budak. Betul tak? Gambar, tengok gambar macam-macam. Tengok gambar di Istana Negara. Ni pekat tengok belakang. Okey. Ada gambar. Baik. Tuan-tuan tengok gambar tu. Ni itu saya panggil jabirah. Okey. Kalau di tangan kita ada pembalut tu yang nama jabirah, di dahi ni muka. Makna dia tak semua anggota wuduk boleh kena air. Tak semua anggota wuduk boleh kena air. Tu macam mana cara nak buat? Cara dia macam ni. Katalah tangan ni, ni ada pembalut tangan ni. Tak boleh terus tayamum. Dia kena buat 3 benda. Kalau di atas anggota wuduk dia ada benda yang tak boleh kena air ni, dia nak sembahyang tak boleh terus tayamum. Dia kena buat 3 perkara. Yang pertama, dia kena berwuduk dengan membasuh anggota wuduk yang boleh kena air. Selesai berwuduk, dia kena sapu air di atas jabirah. Jabirah tu benda yang tu lah, macam tu atas tangan dia tu, dahi dia, sapu air. Dan yang ketiga, dia kena tayamum. Lepas tayamum baru dia sembahyang. Dia buat itu. Artinya wuduk pun ada, sapu air atas jabirah pun ada, dan tayamum pun ada. Persoalan nombor 18 ni,
cedera lebih daripada satu anggota tayamum, berapa kali nak kena tayamum? Itu persoalan dah. Berapa kali nak kena tayamum? Jawab dia. Ni tengok saya tunjuk. Katalah tamik diri tu. Anggota wuduk yang wajib yang pertama adalah muka. Tengok gambar diri tu. Diri tu adalah muka. Muka. Okey. Katalah di muka ni ada pembelut. Ada mulut ni. Di muka ni ada mulut. Kat ni. Saya akan ambil wuduk. Ni sini. Saya tak boleh boleh di sini. Melompat je Dan kalau tak melompat pun tak betul cara berwuduk. Macam mana cara nak betul? Saya nanti ambil ayat, tapi kita tak boleh buat macam kita sihat lah. Kita kena cermat lah. Kalau tidak kita mim pawasin. Mampu lah. Tu cara buat. Kalau di diri kita ni ada pembelut ni, cara berwuduknya ambil ayat tu, buat ni. Sini tak kena. Kita hanya membasahkan bahagian yang tak berbalut ni. Betul. Hak sini bukan balut. Ni dia panggil apa? Ni panggil apa? Pelitup muka, buka lah. Tuan-tuan dan yang layak ni masuk kedai makan ni kena pakai. Saya takut bil dia jadi RM1,013. Yang terakhir pasal bil jadi RM1,013. Free. Free lah. Nak pakai. Ni saya orang pakai nak mengajak suara tak keluar. Jarak jauh tak apa. Kena dekat nak pakai lah. Okey. Jadi kalau dia kenal ni, saya ambil wuduk. Betul masalah ni semua. Bermakna satu anggota wuduk ada benar ni. Soalan dia lebih pada satu. Mana kata ambil nombor 2 pula. Ada di tangan pula ni. Tangan. Anggota wuduk yang kedua adalah tangan. Saya ambil sembahyang. Tangan ni ada mulut. Tangan ni saya nanti buat itu pelan-pelan gitu. Lepas tu sini saya cuar. Ni ada kain tak kena lah. Saya akan cermat-cermat lah. Suara di pelapik, buka ayat pelan-pelan. Wuduk lah. Okey. Ni hak belah ni tak boleh nak selesai. Pasal sini ni nak kebus tak boleh. Minta tolong orang. Siapa dia? Bini. Batal habis sembahyang. Minta tolong apa? Bini juga. Bini anak, bukan bini kita, bini anak. Kalau bini anak tolong ambil sembahyang kita betul tak? Betul tak? Pasal apa? Tak, dia bukan anak, dia bini anak. Betul tak? Pasal apa tak boleh? Pasal dia mahram. Minta tolong. Okey, selesai. Sekarang ada 2 anggota. Habis. Lepas tu sempurnakanlah. Tak sapu kepala kaki memang clear lah. Selesailah wuduk kita. Tapi wuduk kita tak sempurna. Pasal apa wuduk kita tak sempurna? Pasal ada bahagian yang tak boleh kena ayat. Tu macam mana cara nak buat? Cara nak buat yang kedua, step yang kedua, the second step is macam ni Melayu Inggeris semua ni. Mereka main. Step yang kedua, tangan kita ni celup dalam kolah. Bagi basah. Kalau tak ada kolah, suar ni bawah pala paik tu kena buka lah. Tak buka, suar saja. Buka. Bagi ayat Melayu tak perlu dilencunkan. Tak ada lencun. Hanya sekadar basah tangan. Kamu dah ambil basah tangan. Perkara yang kedua, kena sapukan tangan yang basah tu di atas pembelut ni. Dia berah. Tadi dia ni ada ni. Ambil tu sapu. Tapi sapu atas jabirah syarat dia, di mana ada jabirah kena sapu semua. Kalau benar ni sampai ke belakang kena sapu semua. Syarat dia begitu. Tak boleh hanya di depan. Okey. Apa dah? Tak kena sapu. Sapu dulu. Lepas sapu ni, oleh kerana ada dua tangan ni dah sampai sapu ni, jangan terus sapu. Celup sekali lagi ayat. Celup sekali ayat. Nanti tangan belah kanan kita guna tangan kiri. Kita celup, kita sapu atas ni. Ada je kalau ada depan belakang kena buat tu. Apabila selesai, tangan kena keringkan. Step yang kedua adalah tayamum. Yang ketiga adalah tayamum. Tayamum di muka ni tak boleh kena kat sini. Basahkan di mana bahagian yang boleh. Lepas itu puk yang kedua di tangan hak mana boleh.
Lepas tu baru boleh sembahyang. Tu cara dah. Ni yang mengaji dah payah sampai teratur tu. Macam mana kalau kita tak sembahyang? Macam mana tak payah dia, macam mana kalau tak sembahyang? Hang susah qada. Dia ambil tindakan qada. Ni kebanyakan qaumat dia tak pergi main. Hak lu ni dia nak kena qada. Sebab dia anggota tayamum tu tak balut semua. Tang sembahyang wajib sembahyang, tang qada kena qada. Juga. Dia kata dah nak kena qada, baik saya dah buat. Hang tak buat, hang berdosa. Sebab itu cara kita praktik ibadat orang sakit ni. Hang tak buat, hang berdosa. Kalau dia qada, kalau dia buat, dia qada, dia tak terlibat dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Taala. Tapi kalau dia tinggal, dia berdosa, qada tu sembahyang dia sah, tapi dia kena istighfar, minta ampun kepada Allah Taala. Tak ada nak istighfar, mimim pawasin. Dia buat apa? Betul tak? Tu cara dia. Jadi berapa kali nak kena tayamum bagi anggota tu? Tengok cara simple lah. Kalau anggota tayamum tu, anggota wuduk tu ada empat. Kalau empat ada benar tu, dia kena tayamum 3 kali. Tayamum ni macam tangan ni, tangan dah di muka ni, tayamum sekali selesai, lepas tu kena tayamum lagi. Kali pertama tu untuk muka, kali kedua untuk tangan. Kalau di kepala tak payah tayamum. Kalau ada benda sikit, sebab kepala ni kita hanya menyapu di mana bahagian-bahagian yang boleh kena air, melainkan kepala semua mengguih, baru kita tayamum untuk kepala. Kemudian kalau di kaki ada tayamum. Tengok anggota tu. Jadi biasanya orang tayamum kalau empat tu biasa tayamum 3 kali sahaja. Kepala tak perlu. Untuk kepala tak perlu sebab sebahagian kepala boleh kena air. Untuk kita sapu kepala semasa kita berwuduk. Itu cerita lah. Soalan 19. Jika keseluruhan anggota wuduk yang 4 mengalami kecederaan dan tidak ada satu tempat pun yang boleh terkena air, berapa kalikah seorang yang cedera itu perlu bertayamum? Ini cedera saja, tak ada pembalut. Tadi ada pembalut. Ni cedera saja tapi tak ada pembalut. Okey. Tak boleh kena air. Berapa kali dia nak kena tayamum? Jawab dia memadai sekali sahaja. Macam orang tak boleh kena air. Tayamum dengan sekali sahaja. Okey. Muat 20. Dalam keadaan ketiadaan air untuk berwuduk atau mandi, bilakah waktu yang sesuai untuk bertayamum? Air tak ada dia nak minum air ataupun nak mandi wajib. Dia nak mandi wajib ataupun nak minum air, bilakah masa yang sesuai? Mandi pula, nak tayamum, saya air tak ada. Nak ambil sembahyang, air tak ada. Nak mandi wajib, air tak ada. Bilakah masa yang sesuai untuk dia bertayamum? Bila yang sesuai? Maka jawapannya ada 2. 1, sekiranya yakin kewujudan air, maka afdal melewatkan tayamum hingga akhir waktu solat. Tu azab. Habis pukul 7 6 minit azab habis 6 minit. 4:23 start azab. 4:23 tu air tak ada. Nak ambil sembahyang. Dia yakin sebelum maghrib air ada. 7-6 minit maghrib, dia yakin masa ujung-ujung tu ada saja. Dengar kata lori sadar main tak? Dengar kata lori sadar main tak? Lori sadar main tak? Kan? Dia pun yakin lah. Pukul berapa main tak? Masa dia berkata dalam pukul 6.30 kot. Jadi dia tak boleh. Kalau dia tayamum awal, masuk 4 dia tayamum, dia semayang, boleh, tapi tak afdal. Sebab saat lagi kalau lori sadar main tak ayak pukul 6.30, hak semayang dia tadi kena ulang balik. Dia kata tak sah. Sebab waktu semayang masih ada. Jadi dia kena semayang balik. Jadi kalau dia yakin lori sadar nak main tak ayak 6.30, jadi dia tak harus semayang lagi, walaupun lewat. Sebab saat lagi kalau dia semayang dengan tayamum, ayak ada, dia kena ulang balik. Dia pun tunggulah lori sadar sampai 6.30 kan. Dia tunggu lori sadar. Lepas tu tengok lori main tapi bukan sadar. 6.40 lah sampai lewat sikit, 6.40 6.45 putih lori bawa minyak tak nak pergi mampu.
Jadi pada 3 itu dia tengok confirm ayak tak ada. Jadi pada 3 itu dia yakin kata ayak tak ada. Jadi dia tunggu sampai 7-6 minit maghrib, pukul 6.50 ayak tak ada lah, 6.45, maka barulah pada ketika itu dia tayamum. Sebab apa? Kalau dia tayamum awal, dia dah yakin ayak ada. Macam saya kata, tiba-tiba ayak ada dekat-dekat nak masuk tu maghrib, nak kena sembahyang salat tak? Kena sembahyang salat. Ada setengah dia buat juga, dia tayamum juga 4:23 dia yakin. Lepas tu tahu mai ayak dia ambil sembahyang lah. Orang kata hang pasal apa ni? Tadi sembahyang tayamum, orang nak kata dah ayak ada, hang nak gagah juga, ni kena sembahyang lain. Dia kata tu hang tak erti buat, hang tak tahu nikmat sembahyang bertayamum dan berwudu. 2 kali. Tu dia punya kajian lebih. Tu dia punya kajian lebih. Ada tak orang jenis tu? Ada orang jenis tu? Ada, tapi bukan dia mabuk dekat dengan bujang. Baru ni masjid bujang lepas tu orang ni. Ada COVID tak? Saja. Orang positif tu. Ada dia orang situ. Depa sanitasi lah. Dia masuk masjid tu lah, tapi tak ada orang yang jangkit dalam. Tak ada, alhamdulillah, selamat. Okey, tu masalah yang sesuai. Kalau dia yakin ayak ada, dia kena tayamum di hujung waktu. Nombor 2, sekiranya tidak hadapan kewujudan air hingga hujung waktu solat, maka afdal bertayamum pada awal waktu solat. Kalau dia yakin kata ayak tak ada, confirm ayak tak ada. Yang tak, lori sedar ada tapi ayak tak ada, maka tayamum di awal waktu. Pasal apa? Kalau dia tayamum di hujung waktu pun sembahyang dia sah juga. Pasal apa afdal tayamum di awal waktu? Pasal apa? Kerana sembahyang di awal waktu lebih afdal daripada sembahyang di hujung waktu. Pahala lebih. Ada tahu hak yang buat satu ni pasal apa sembahyang di hujung tu? Hak tu adalah kerana kalau hang sembahyang di awal waktu, hang nak kena ulang lain. Itu alasannya. Jadi jawapan dia, orang yang nak tayamum kerana tak ada menghentikan mandi ataupun wuduk kerana ayak tak ada ni, bila yang waktu sesuai, ada 2 jawapan. Jawapan pertama, kalau yakin ayak akan ada, tayamum di hujung waktu. Yakin ayak akan ada, alih-alih tak ada lah. Yang kedua, kalau yakin ayak tak akan ada, tayamum di awal waktu. Tu jawapan dah. Kemudian 21 bulan depan lah, Datuk Imam nak baca surah Al-Mulk. Ada soalan tak? Ni bulan, saya elan sikit lah, bulan depan saya nak main buku baru. Saya break buku ni saat saya tulis buku baru tajuk Ibadah dalam PKP. Lepas tu saya nak kata jual sangat benda kan, cuma saya bagi tuan-tuan bagi duit kat saya. Lebih kurang tu harga ada RM10, lepas tu bagilah kat Tok Imam lah. Saya abang saya lah, tak mau beli tak apa, saya tak paksa lah. Cuma saya akan main lah buku tu lah. Buku tu lah duduk dalam mesin. Mereka bubuh dakwat, saya tengah bubuh dakwat, mereka cetak itu lah. Jadi bulan depan tak buat, takkan dia cetak sampai 20 hari kot. Sahabat saya buku tu tujuh dah ibadah dalam tempoh PKP. Jadi saya dalam buku tu kita cerita, saya kena ajak buku tu pasal buku tu dia habis PKP orang tak baca lah. Orang tak baca. Orang tak baca. Kita dalam tempoh PKP ni kita ajak macam mana cara nak sembahyang jarak tu, orang duk tengkak. Pasal duk jarak-jarak sah tu. Ni apa ni? Tu. Saya cerita dalam buku tu, sembahyang pakai mask. Mask ni lah topi muka ni. Lepas tu sembahyang apa namanya? Tak berjabat tangan. Tak berjabat tangan. Lepas tu apa lagi? Sallu fi buyutikum. Semua ada cerita dalam buku tu. InsyaAllah bulan depan, kalau saya terlupa main buku tu, kita baca buku ni. Tengok keadaan lah. Tapi saya harga dah RM10. Okay lah, bulan depan kita break ni Zat, kita baca tu buang 2 bulan, itu kita sambung balik. Ada soalan tak? Ya. Ya. Yang tanya soalan tu pun sungguhlah Hindu kat belah mabuk banyak. Hindu betul.
Tak. Ada. Baik. Ya, tangan gunung semua je. Hanya dia ada dua jawapan. Yang tuan panggil Hindu tu, ajak dia masuk Islam. Kalau dia tak mau, boleh minta tolong dia. Kalau tak mau, boleh minta tolong dia. Tapi kena tangan dia pergi basuh elok, semua boleh minta tolong dia. Tapi ingat, tayamum tu, niat tu kita, bukan dia. Hindu tu niat pi. Dah, soalan tu lucu tapi bagus. Kalau tanya awal, boleh saya tulis dalam buku ni? Betul. Boleh kita minta tolong Hindu tu, tapi Hindu tu tolong dia tak ada pahala lah. Dia tak ada pahala pasal dia Hindu. Dia tak ada pahala, dia boleh tolong kita untuk apa tayamum. Lama-lama Hindu tu pun dia masuk Islam. Sebab apa? Macam mana contoh macam ni, kita buat macam Cina ambil pasang speaker masjid, lawan Melayu lah kata tak, dia ambil pasang speaker masjid, dia tak sembahyang, betul tak? Soalan tu bagus tu, saya akan kenang lah. Dan soalan tu saya minta ijazah nak pergi sampai tali. Saya nak abang, ada seorang mabuk, dia tanya. Okey, ada soalan ni tak? Ada? Habis? Habis kita berhenti. Bulan depan kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halin nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده